Saya akan membentangkan pengenalan. Semanti merupakan kajian tentang makna terhadap sesuatu perkataan, frasa, dan ayat dalam sesuatu bahasa. Semanti leksikal mengkaji makna antara satu kata dengan kata yang lain. Hubungan ini dikenali sebagai berkaitan makna dari segi leksikal. Dalam Melayu Sarawak, salah satu tarik yang dituturkan oleh pentutur Sarawak di Malaysia. Kajian ini adalah mengkaji semanti leksikal dari segi sinonim, antonim, hiponim, homonim, homofon, homograf, meronim, dan polisemi dalam dialek Melayu Sarawak. Seterusnya sorotan kajian. Yang pertama, perbandingan kata nama dialek Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu baku dari sudut semantik leksikal oleh bahasan 2019. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan kata nama dialek Melayu Sarawak dan bahasa Melayu baku, serta menghuraikan perbezaan kata nama dialek Melayu Sarawak dan bahasa Melayu. Kedua, unsur kesalahpahaman dan ketidaksalahpahaman antara dialek Kedah dan dialek Melayu Sarawak oleh Manan Nanzin 2019. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kata-kata yang berlainan di antara dialek Kedah dan dialek Melayu Sarawak, tetapi berunsur kesalahpahaman dan ketidaksalahpahaman. Ketiga, analisis semantik leksikal dalam novel Sangkakaya Samsia Muhammad Noor oleh Saleh Yahya, Subek dan Daud 2020. Kajian ini menganalisis novel dengan mengaplikasikan pendekatan semantik leksikal. Melalui pendekatan semantik leksikal ini, pengkaji dapat mengelaskan jenis leksikal kepada sinonim, antonim, hiponim, polisim, homonim, homofon, homograf, metonim, dan meronim. Keempat, homonim antara dialek Melayu Sarawak dan bahasa Melanau oleh Subek dan Suhai 2012. Kajian ini dilakukan dengan mengenal pasti dan mengumpulkan kosakata yang sama ejaan dan sama sebutan dalam DMS dan bahasa Melanau. Yang terakhir, dialek Melayu Sarawak dan bahasa Melayu baku. Satu kajian perbandingan oleh bahasan 2019. Kajian ini mengenal pasti perbezaan kata kerja antara dialek Melayu Sarawak dan bahasa Melayu baku, serta menghuraikan perbezaan kata kerja dialek Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu baku. Metodologi kajian. Pengkaji mengaplikasikan reka bentuk deskriptif kualitatif menggunakan kaedah temu bual dalam talian. Seramai 2 orang informal lelaki yang berbangsa Melayu dan merupakan penduduk asal di Sarawak berumur 40 tahun ke atas dijadikan sebagai informan dalam kajian ini. Data yang dikaji adalah berkaitan dengan semantik leksikal seperti sinonim, antonim, hiponim, homonim, homofon, homograf, polisem, dan meronim. Data-data tersebut diteliti secara terperinci, hubungan maknanya untuk dikenal pasti jenisnya sama ada sinonim, antonim, hiponim, homonim, homofon, homograf, polisem, atau meronim. Seterusnya, data tersebut akan dihuraikan berdasarkan teori semantik leksikal dari segi pemberian dan hubungan makna. Dapatan kajian yang pertama ialah sinonim. Sinonim bermaksud perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Sinonim jenis pertama ialah sinonim pinjaman. Sinonim pinjaman merupakan perkataan yang dipinjamkan daripada bahasa asing. Data yang ada ialah lawa, sombong, belon, kapal terbang, kelakar, bercakap, pola, membuat. Sebagai contoh, perkataan lawa bermaksud cantik dalam bahasa Melayu dan perkataan tersebut bermaksud sombong dalam dialek Melayu Sarawak. Jadi, perkataan lawa dan sombong mempunyai maksud yang sama iaitu angkuh. Sinonim jenis kedua ialah sinonim konteks. Sinonim mengikut konteks ialah perkataan yang sama makna dalam bahasa Melayu pada awalnya. Data yang ada ialah mati, simpan, selah, jemput, ngabas, berjaya. Sebagai contoh, perkataan mati dan simpan bermaksud tidak menyawa lagi. Dalam dialek Melayu Sarawak, mati biasa digunakan pada binatang, manakala simpan digunakan pada manusia dan lebih selesa apabila didengari. Ketiga, sinonim laras sosial. Menurut Syahir, 2016, perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. Data dalam dialek Melayu Sarawak ialah profesor, guru, penyanyi, biduan, bersiram, mantik. Profesor dan guru bermaksud orang yang mengajar. Profesor digunakan oleh pengajar universiti atau lebih bertaraf tinggi. Guru pula digunakan oleh pengajar di tadika, sekolah rendah dan sekolah menengah. Jenis keempat ialah sinonim kolokasi. Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. Datanya adalah banyak, rami, kacak, gap, nanga, biat. Sebagai contoh, perkataan banyak boleh digunakan sama ada bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan benda. Rami hanya sesuai digunakan untuk manusia. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian antonim. Antonim bermaksud perkataan yang bertentangan makna antara satu kata dengan kata lain. Salah satu jenis antonim ialah antonim pasangan komplement. Antonim pasangan komplement merupakan pasangan yang saling melengkapi, iaitu satu tidak akan sempurna apabila tidak disertakan dengan satu lagi. Perkataan antonim pasangan komplement dalam dialek Melayu Sarawak ialah buat pergi, rimak, gemai, bersek, masuk, kerak, butik, buang. Pasangan perkataan terhadap si hidup, antonimnya ialah mati, atau kocok, atau meninggal, dan si tidur, antonimnya ialah berjaga. Dalam bahasa Melayu standard ialah tidak hidup, antonimnya ialah mati, dan tidak tidur, antonimnya ialah jaga, juga tergolong dalam antonim pasangan komplement. Jenis antonim yang kedua ialah antonim hubungan darjah.
Antoni hubungan darjah ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah. Kata adjektif menunjukkan hubungan rujukan dengan benda yang dimasukkan dalam pasangan kata. Perkataan antonim hubungan darjah dalam dialek Melayu Sarawak ialah besar kecil, jauh dekat, halus gemuk. Selain itu, frasa sapi kecil merupakan sejenis lembu tapi badan saiznya adalah besar. Oleh itu, perkataan kecil tidak bersifat mutlak dalam antonim hubungan darjah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hiponim bermaksud kata yang maknanya terakung dalam makna kata yang lain. Sebagai contoh, kucing dalam DNS dipanggil pusat, manakala anjing dalam DNS dipanggil asuk. Anjing dan kucing ini merupakan hiponim bagi binatang. Homonim didefinisikan sebagai perkataan yang mempunyai bentuk ejaan dan bunyi yang sama, tetapi maksudnya berbeza. Kata homonim mempunyai pelbagai makna, tetapi antara beberapa makna tersebut tiada berkaitan sama sekali. Contohnya, kena. Makna pertama ialah terkena. Makna kedua ialah kenapa. Teluk. Makna pertama ialah bilik. Makna kedua ialah celah. Tiga. Makna pertama ialah tumit. Makna kedua ialah terajang atau tendangan. Bait. Makna pertama ialah sehat. Makna kedua ialah berhati-hati. Pok. Makna pertama ialah panggilan kepada lelaki. Makna kedua ialah cuba. Homofon merujuk kepada perkataan yang mengandungi bentuk bunyi yang sama tetapi ejaan dan maknanya berbeza. Homo bermaksud sama dan fon membawa maksud bunyi. Contohnya, perkataan duet yang mempunyai dua makna berbeza iaitu nyanyi secara berpasangan dan wang. Perkataannya berbeza iaitu duet dan duit. DUET dan DUIT. Tetapi sebutan dan bunyinya tetap sama. Duet. Namun begitu, pengkaji mendapati dialek Melayu Sarawak kurang menerapkan aspek homofon dalam penghasilan perkataannya. Seterusnya, homograf. Homograf merupakan perkataan yang sama dengan perkataan yang lain tetapi berbeza dari segi sebutan dan maknanya. Sebagai contoh, perkataan sepak dan sepak. Kedua-dua perkataan ini mempunyai dua sebutan dan makna. Dan ini kerana perkataan tersebut dibezakan dengan polim sepat dengan itemin. Sepat bermakna tampar, manakala sepak bermakna tendang. Polisen. Maksud polisen ialah suatu bentuk kata atau ungkapan yang mempunyai lebih dari satu makna bergantung kepada konteks ayat. Menurut Mokhtar dan Khalil pada tahun 2006, disiplin polisemi merupakan satu perkataan yang sama ejaan dan bunyi namun mempunyai beberapa makna berdasarkan penggunaannya dalam lingkungan sosial. Contohnya, perkataan agak. Makna dalam BMS iaitu Bahasa Melayu Standard, kira, sangka atau jangka suatu perkara. Makna dalam BMS pula iaitu dialek Melayu Sarawak, menemui atau berjumpa dengan seseorang. Perkataan yang seterusnya ialah kelakar. Makna dalam BMS ialah suatu jenaka, kelakar atau gurau senda. Makna dalam BMS pula berbual atau bercakap. Contoh yang seterusnya ialah tetak. Maksud dalam BMS memotong, mengerat atau memancung dengan senjata yang tajam. Maksud dalam BMS pula gelak atau ketawa. Seterusnya tangga. Tangga bermaksud suatu alat yang digunakan untuk naik atau turun dari suatu bahagian ke bahagian yang lain dalam BMS. Maksud dalam BMS pula lihat atau tengok. Akhir sekali padah. Makna dalam BMS, padah ialah menunjukkan tanda suatu perkara yang buruk akan berlaku. Makna dalam DMS pula beritahu atau cakap. Seterusnya, meronim. Maksud meronim ialah perkataan-perkataan yang digunakan untuk menunjukkan kaitan pada bahagian-bahagian suatu perkara. Contohnya, perkataan bagi anggota badan. Meronim bagi anggota badan ialah kepala, leher, bahu, tangan, jari dan kaki. Seterusnya, kereta. Meronim untuk kereta pula ialah bonet, tempat duduk, lampu besar, tayar dan enjin. Contoh seterusnya ialah rumah. Meronim bagi perkataan rumah ialah atap, lantai, dinding, lang, bilik dan dapur. Contoh seterusnya adalah nasi lemak. Meronim bagi nasi lemak ialah sambal, telur, timun dan nasi. Akhir sekali, kelas. Meronim bagi kelas ialah buku, meja dan kerusi. Seterusnya, ketaksaan makna. Ketaksaan adalah satu jenis ketidakjelasan makna dalam bentuk lisan atau tulisan yang berlaku dalam bentuk kata, klausa, ayat dan wacana. Daripada Eric Santoso 2020. Makna suatu ayat itu ditentukan oleh konteks ayat. Contohnya, yang pertama, hari siang ramai orang di Jalan Kuala Lumpur. Berlaku kebenaran makna pada ayat tersebut. Pertama, ayat tersebut ingin memberitahu yang orang sangat ramai di Jalan Kuala Lumpur pada siang hari. Kedua, lalu lintas Jalan Kuala Lumpur pada siang hari sangat sesak dengan kereta. Contoh yang kedua ialah lepas ayahnya dah pergi, yang bekerja dengan orang lain. Ayat ini menghasilkan ketidakjelasan makna. Pertama, lepas ayahnya dah pergi itu boleh membawa makna yang ayahnya meninggal dunia. Dengan kata lain, selepas ayahnya meninggal dunia, dia bekerja dengan orang lain. Kedua, lepas ayahnya pergi itu boleh membawa makna sama ada ayahnya pergi ke tempat lain untuk jangka masa yang lama ataupun pergi ke tempat lain dan tidak akan pulang.
Kesimpulannya, dialek Melayu Sarawak mempunyai semantik leksikal dalam setiap kosakatanya. Setiap jenis semantik leksikal dalam ETNS mempunyai berbagai makna dan kategorinya tersendiri. Penutur DMS dan BMS perlulah mengetahui dengan terlebih dahulu sesuatu perkataan sebelum dituturkan supaya tidak berlaku salah faham dan masalah dalam komunikasi antara kedua-dua penutur.